Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya begitu luas. Dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita itu, maka sepatutnya kita memperbanyakkan menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan syukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengikuti program ataupun mengikuti kuliah secara online daripada surau As-Sa'adah, Pakman Rakyat, Taman Setia Balakong. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada mara bahaya, malapetaka, penyakit berbahaya, khususnya COVID-19 yang hari ini angkanya menjangkau kepada 6,000 lebih. Jadi tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua agar sentiasalah kita melaksanakan ataupun mematuhi perintah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar kita terhindar daripada dijangkiti wabak pandemik COVID-19. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Matan Arba'in, susunan Imam An-Nawawi, hadis yang kedua yang membincangkan berkenaan dengan kedatangan Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang perihal Islam, iman dan ihsan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita telah bincangkan permulaan hadis tersebut, dan pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan rukun Islam yang pertama yang menentukan seseorang itu Islam ataupun tidak. Yang pertamanya iaitu apabila ditanya oleh Jibril alaihissalam berkenaan dengan Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islam an ta'budallah. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertamanya ialah mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalimah syahadah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah satu-satunya kalimah pengucapan di lidah yang boleh melahirkan pengakuan hati dan keyakinan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang membawa rahmat ke seluruh isi alam ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan yang terakhir kepada umat akhir zaman ini yang membawa rahmat bukan kepada manusia, bahkan kepada seluruh isi alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak akan aku utuskan kau wahai Muhammad kecuali untuk mendatangkan rahmat kepada seluruh isi alam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu merupakan dua kalimah agung yang menjadi anak kunci bagi seorang yang hendak tinggal dalam Islam. Anak kunci bagi seorang yang hendak masuk ke Islam dan juga hendak tinggal dalam Islam. Maknanya sebagai pembuka untuk masuk ke Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini, Islamnya kita ini adalah berdasarkan daripada datuk nenek kita. Datuk nenek kita Islam, maka kita juga Islam. Dan bagi orang yang selain daripada Islam yang hendak memeluk Islam, maka dia bermula Islamnya pada ketika dia mengucap dua kalimah syahadah ini. Yang keduanya, mengakui tentang keesaan Allah yang memiliki sifat kesempurnaan dan tidak ada sebarang sifat kekurangan. Dalam kalimah syahadah ini, tuan-tuan, satu kalimah yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan dan tidak ada sebarang sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah yang mempunyai sifat penuh sifat kesempurnaan. Yang tidak sempurnanya adalah kita, manusia, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bagi Allah, sifat sempurna itu layak baginya. Dan juga dalam kalimah ini kita mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenar-benar utusan Allah yang sebenar-benar utusan Allah yang membawa pengajaran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada kita hari ini melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengakuan hati kita ini berkenaan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ulama telah membahagikan pengakuan hati kita ini kepada beberapa kategori. Yang pertamanya, hati orang yang beriman, yakni hendaklah ia menerima iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yakni akidah. Ini namakan hati orang yang beriman. Hendaklah ia menerima iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati orang kafir. Hati orang kafir ni ialah hati yang mati. Yakni ia tidak menerima hidayah kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hati orang kafir, hati yang mati kecuali diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati yang dikuasai oleh nafsu dan syahwat, yakni ialah hati orang yang sentiasa mendorong manusia untuk melakukan dosa, maksiat dan kejahatan. Jadi inilah hati yang dikuasai oleh nafsu dan syahwat, yang sentiasa mendorong manusia melakukan kejahatan, maksiat dan
perkara dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita termasuk dalam kategori hati yang pertama, iaitu hati orang yang sentiasa menerima, hati orang yang beriman, yang sentiasa menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahadah mengandungi akidah. Dalam kalimah syahadah itu dia mengandungi tauhid, iaitu pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Satu pada zatnya, satu pada sifatnya dan perbuatannya. Inilah yang dinamakan syahadah tauhid, yang mengakui kesaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, pasti, jazam, serta kekuasaannya atas seluruh isi alam ini. Jadi dalam kalimah syahadah ini yang diucapkan oleh kita, misalnya kita mengakui kesaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, secara jazam, secara putus, tidak boleh dipertikaikan lagi kesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seluruh alam telah diciptakannya, segala hukum telah diaturkannya, segala kemudahan hidup telah disediakannya. Jadi sebab itu kita ni manusia mestilah tunduk dan menyembahnya, serta memohon dan meminta pertolongan secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantaraan dari keramat wali-wali atau dari kubur orang yang telah mati. Jadi setelah kita mengakui kesana Allah Subhanahu wa taala, mestilah tuan-tuan kita meyakini bahawa seluruh isi alam ini yang berada di antara langit dan bumi, yang berada di bumi, di atas bumi, kemudian di antara langit dan bumi dan di atas langit, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Segala hukum yang mengaturkan seluruh pergerakan isi alam ini telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kemudahan hidup manusia telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk tunduk, patuh, menyembahnya serta memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang perantaraan, seperti mana dari kubur orang yang telah mati ataupun keramat wali-wali dan sebagainya. Dalam hal ini sekiranya berlaku juga kepada kita, kepada manusia, memohon secara langsung tanpa memohon melalui perantaraan kubur orang mati dan sebagainya, maka itu adalah perbuatan syirik, perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikaulah ya Allah kami sembah, dan akan Dikaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Maknanya tuan-tuan, pertolongan selayaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang kita lakukan hari ini kepada manusia, minta tolong kepada manusia, boleh juga, tapi itu adalah bukan sebenar-benar pertolongan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tauhid dasar pertama bagi Islam. Dasar, foundation yang pertama bagi Islam yang menentukan Islamnya ataupun tidak seseorang itu. Dan inilah pula asas dakwah atas seruan para rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud, dan tidak kami utus sebelum engkau dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah kamu akan daku. Jadi inilah tuan-tuan, Allah SWT nyatakan bahawa
Setiap rasul itu Allah utuskan wahyu kepadanya, Allah sampaikan wahyu kepadanya, dan wahyu itu untuk mengajak manusia supaya mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, tunduk patuh kepadanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permulaan Islam, apa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ya, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu, ya, maka hendaklah kamu u'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu melakukan persekutuan dengan sesuatu. Janganlah kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah seruan yang pertama bagi mengajak manusia supaya beriman kepada Allah dan mempercayai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul-rasul mempunyai sifat mengajak manusia untuk beriman, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga begitu berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi juga mengajak manusia, orang ramai, untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala, Allah yang patut disembah, yang pada ketika itu, pada awal permulaan Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat manusia mempertuhankan patung berhala dan sebagainya. Setelah mengakui bahawa Tuhan itu adalah Allah yang wajib disembah, maka wajib diakui pula bahawa Muhammad itu Rasulnya. Setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga wajib mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna syahadah kita sekiranya kita mengakui Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, dan kita tidak mempercayai nabi. Tidak sempurna iman kita, kita mempercayai nabi, maka kita tidak beriman kepada Allah. Yang pasti kesempurnaan iman kita adalah kena dua-dua, beriman kepada Allah, mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempercayai, meyakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia umat akhir zaman ini. Kerana Nabi telah mendapat wahyu dan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu. Surah Al-A'raf ayat 158, yang bermaksud, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah kepada kamu. Sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah kepada kamu sekalian, ialah Tuhan yang baginya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil daripada tajuk ini, iaitu tajuk kalimah syahadah. Syahadah dimaksudkan Islam ialah yang pertamanya pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani asyhadu an la ilaha illallah. Yang keduanya iaitu pengakuan kerasulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pengakuan ini wajiblah dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi setelah kita menyebut dua kalimah syahadah, menjadi kewajipan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
menurut Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak buat, ya, maka kosonglah syahadah itu. Maka kosonglah iman kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, tidak sempurna Islam kita. Sekiranya kita melakukan syahadah tetapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah dan tidak meninggalkan apa dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kita ya, selagi mana kita tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita buktikan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lemah adalah kejahilan di saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. InsyaAllah kita akan bertemu dalam huraian yang kedua, iaitu mendirikan sembahyang sebagai bukti kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.